Okay, number 1B define. Contoh hydrocarbon you bagi. Lepas tu number 2 pun explain functional group homologous series secara define lah. And then general characteristic of homologous series. Okay. Okay, yang ini number 2B. Nombor 2B ni so far yang saya duduk semak kelas lain. Bila dia kata circle, maksudnya circle and name functional group. Jadi dia bukan homologous series Dia nak you name functional group tu. Name functional group. Kalau ni apa? Word ni kalau kita contek kat dia lari. Name and circle kawasan mana functional group tu. Right? Jadi kita kena circle bagi complete lah Kamu jangan tak complete. Jangan buat certain je, lepas tu tinggal yang tu. Kena circle semua, yang mana yang ada. Okay, ini kita boleh circle dengan satu kabel kita masukkan OH. Bila kita circle tu, jangan circle bertindih. Ini yang ada ni. Semua sekali ni, macam ni gelang benzin Dia bukan kabel-kabel double bond. Saya nak tunjuk dekat sini, dia pointer dia tak pernah nampak. Tak tahu lah ni nampak ke ni. Saya gerakkan pointer ni nak dekat structure tu, you nampak tak? Nampak? Ini ada kat sini. Nampak madam. Nampak. Itu saya highlight, saya tulis dengan pen. Tapi bila saya point tu, saya point dengan anak panah. Nampak ni? Saya tunjuk apa? C double bond O. Nampak tak? Structure yang kedua. Nampak pointer dia? Dia record macam tu. Tak nampak saya rasa. Tak nampak. Nampak kan? Dia kayak yang dulu. Ni sekarang saya guna komputer lain. Kalau komputer yang dulu, eraser ni dia ada tunjuk gambar eraser. Senang saya nak point, saya guna eraser. Sekarang ni saya nak point benda tu. Saya tak tahu nak guna yang mana. Dia dah tak boleh. Tak ada. Dia punya select. Dia ni select. Dia bukan pointer. Apalah Jadi kamu tengoklah kalau dia pen to appear. Pen to appear something Okay. Jadi kita bila you buat tu, you circle. Lepas tu kamu label lah. Kalau nak tulis kat situ susah kan. Macam structure yang nombor 2 ni kan banyak sangat. So kita label lah. Senang sikit. A, B, C. So A, nama functional group Dia nak ni nama functional group. Dia nak ni adalah name of functional group. So A adalah mana dia? Tutup kat situ. Madam, kalau buat tulis nama dia pun tak apa tak? Kena tak buat ABC tu? Boleh cuma boleh, tak ada masalah sama je. Tapi takut berserabut sangatlah kalau ada banyak kita. Takut nanti confusing. Kan? Boleh je nak tulis kat situ. Kalau semuanya muat, tak ada masalah. Itu madam, terima kasih. Jadi A ni adalah pasangan A. A ni adalah benzene ring. Dia bukan carbon-carbon double bond. Dia benzene ring. A benzene ring. B adalah hydroxyl. Ini adalah name of functional group. Name of functional group.
hidroksil, C adalah amino. Itu cari bagi betul-betul dapat semua. Jangan ambil separuh ataupun cari kena buka mata sikit lah bagi aware. Apa yang tak ada. Ni apa dia? Yang ni second one ni? Second structure ni? Ni apa dia? Karbonil kan? Ini karbon-karbon double bond. Jangan suka dia bertindih. Okay, try to avoid. Ni benzene ring. Nah, apa ni? Carbonil, the first one, carbonil. Karbon-karbon double bond. Benzene. Ini adalah halogen kan? Ini adalah karbon-karbon triple bond. Ini adalah karboksil. Ini adalah karbonil. Ini adalah karbon alkoksi. Nak buat semua ke, nak buat separuh. Asalkan ada satu karbon kat sini ke. Karboalkoksi. Karboalkoksi, ester. Bawah ni ester. Jadi jangan ingat dia, yang ni ramai yang bagi karboalkoksi ni sebagai anhydride. Bukan. Anhydride dia C double bond O. O. Anhydride dia C double bond O. Lepas tu dia ada O. Lepas tu dia ada C double bond O sekali lagi. Ni baru anhydride. Yang ni bukan yang ini adalah karboalkoksi. Oh, dia bagi halus lah. Ini adalah karboalkoksi. Untuk ester. Ya. Jadi kalau kamu nampak ada atom lain macam oksigen, maksudnya adalah functional group tu tau. Ada orang yang tak perasan. Bila nampak ada O pun dia tak buat. Sebab tak tahu dia buat. Dia ignorekan benda tu. Boleh kan? Nombor structure nombor 2 ni ada carbonil, karbon-karbon double bond. Check you punya answer. Benzene ring. Ni ada halogen. Ada karbon-karbon triple bond. Ada karboksil. Ada karbonil. Dan bawah ni adalah karboalkoksi. Okay. Struktur yang ketiga ada apa? Cuba sebut tengok. Yang ketiga ada benzene ring, betul tak? Check. Ini alkoksi. Alkoksi. Benzene ring. Single bond O, single bond C. Ni alkoksi. Yang ni karboalkoksi, karbo tu dia ada C double bond O. OR, karboalkoksi. Ni C single bond O, single bond C. Alkoksi ni kat belakang tu. Alkoksi. Ini amino. Bukan. Amino dia tak ada O. Ya. Karboksamid. Yang ni, check betul-betul. Ada banyak yang salah juga ni. Karboksamid. Karboksamid. Dia kan C double bond O. Macam tu. Tapi dia terikat dengan N. N tu dia ada H. Lepas tu dia terikat dengan dalam benzin ni. N ada H, C double bond O, jom ni CH3. Ya. Kalau you nampak C double bond O, N, waktu dia adalah amide lah. Karboksamid nama functional group dia. Kalau saya insert ke jadi apa? Nak
Oh, dia punya pointer tu tak ada. Draw je. Draw je. Draw ni. Dia tak nampak dia punya pointer tu kan. Kamu tak nampak kan? Selalunya eraser lah yang dapat ni. Dapat dia. Tak apalah. Ya. Okay, seterusnya. Yang lain tu boleh tak? Kita check check your answer. Saya tak boleh check dalam tutorial nanti. Kalau you all boleh tengok check satu-satu. Check sendiri. Ni ada halogen. Ni ada gelang benzin. Benzin ring. Kalau nak buat selang seli double single, tiga macam ni Yang atas tak macam tiga ni benzin ring. Bawah pun nanti kita nak buat benzin ring macam tu. Benzin ring kalau you nak buat macam ni. Atau benzin ring macam ni pun boleh. Ni ada benzin ring. Okay. Dia bukan carbon-carbon double bond Dia benzene ring. Mekanisme dia lain, reaction dia. So ada halogen, ada benzene ring. Ini ada halogen lagi. Nak buat yang bawah saja pun boleh, nak buat sekali yang atas. Asalkan jangan seka bertindih. Ini adalah benzene ring. Ini adalah halogen. Okay. Yang ini, nak buat ini saja pun boleh. Hujung ni. Karboksil. Saya cakap dia tak tulis dah. Karboksil. Lepas ni karbon tak ada. Karbonil. Ni double bond O. Hidroksil. C single bond OH. Jangan lupa ini. Karbon double bond. Kita tak ada apa. Ada 4 kat sini Saya cakap yang saya tulis dah Yang ini. Ni adalah benzene ring. Ni ada C double bond OH. Karboksil. Ni C single bond O. Single bond C double bond O. Ini adalah ester tu. Saya labelkan A, B, C. A adalah benzene ring. B adalah karboksil. C adalah karboalkoksi. Karboalkoksi. Nampak tak karboalkoksi? C single bond dengan Double bond. H3 kan. Ini C. Ini C. Ini C. C double bond O. C. Itu tu C. Single bond O dengan E. Double bond dengan O. C. Kalau kita nak terbalikkan. C yang double bond O. Ni dia ada C. Sini dia terikat dengan O. Sini terikat dengan C. Yang ujung sini. Jadi ester lah. C double bond O, C. Ester, karboalkoksi. Boleh? Laju ke apa? Boleh. Ada nak tanya tak? Tak ada. Boleh, madam. Okay. Kalau soalan macam tu lah, dia suruh label, nyatakan functional group.
Okey, soalan ni saya tak apa setuju lah. Soalan ni dia kata tuliskan juga homologous series. Jadi homologous series ni you hanya boleh tulis kalau ada satu functional group dalam satu structure tu. Kalau bercampur-campur functional group, dia tak boleh panggil lah family apa. Ya? Jadi ini tak sesuai lah kat sini. Dia campur macam-macam. Tapi kamu faham lah nak? Kalau kata dia ada karboakoksi, maksudnya itu compound tu adalah ester. Homologous series dia tu ester. Macam tu. You kena tahu lah functional group itu homologous series ni apa. Nah, kalau ada C double bond karboksil ni, C double bond OOH ni maksudnya dia adalah karboxylic acid. Homologous series dia. Jadi tak payah tulis lah yang B ni, tak payah lah. Yang C ni yang C. Payah nyatakan dia punya homologous series. Kita kena ada satu functional group dalam satu structure baru boleh ada family apa. Okay, number 3. Number 3, just that you kata dia saturated ke unsaturated. Determine which of the following compound are saturated and unsaturated. Saturated tu dia mesti ada carbon-carbon single bond. Dia tak nyadar pula ni, siapa? Tak mahu pula. So, jangan juga. Kita ambil kat sini So yang ada carbon-carbon double bond barulah unsaturated. So first one ni tak ada all single bond, carbon-carbon single bond. So I ni adalah saturated. I pula. Number 1. Number 1 saturated. Number 2 Unsaturated. Number 3. Dah kat bawah. Number 3 adalah Unsaturated. unsaturated. Number 4 Unsaturated. Number 5 Saturated. Number 6 Unsaturated. unsaturated. Number 7 Saturated. saturated dah dia cuma dia gelang kan. Number berapa dah ni? 5, 6, 7, 8. 8 dah ni. 5, 6, 7, 8 adalah unsaturated dan ada triple bond. And yang last one ni Saturated. saturated. Faham dah? Unsaturated tu. Okay. Kemudian number 4, define the term structural formula. Kamu bagi definisi structural formula is a chemical formula that show the structure lah, structure of the organic compound of which how the atoms are attached to each other. Order of attachment of the atom. How the atoms are attached to each other. Dia tunjukkan. Bukan dia tunjuk total number carbon, hydrogen. Dia tunjuk structure dia. Macam mana atom ni terikat macam mana, dekat mana. Macam tu. Show the order of attachment of the atom. Tengok dalam nota Okay, number 4B. Draw the possible structural formula based on molecular formula berikut. And in the form of expanded and condensed. You buat sebelah-sebelah. Expanded, condensed. Takut nanti condensed tak tahu macam nak tulis So kita boleh tunjuk dua-dua lah. How to draw the structure in the form of condensed or expanded. Dia dah pula siapa ni. Kita main kat sini tadi. Tak apalah, tak dapat pula pen dia. Okay, jadi ada yang dia dah spesifik dia punya homologous series. Jadi kamu kena follow dia lah, ikut dia Walaupun structure tu boleh juga dapat homologous series yang lain. Ikut apa yang dinyatakan di sini Draw structure expanded, structure condensed.
bagi compound yang mempunyai molekular berikut. Tak kira lah functional group dia apa, asalkan dia memenuhi karbon dengan hidrogen untuk certain thing lah. Ada yang dia dah spesifik homologous series, maksudnya dia nak functional group itulah. Dia buat tak semua ni? Ada masalah tak? Yang mana yang tak boleh? Banyak juga nak terang ni, kat tunjuk satu-satu Tahu tak cara dia macam mana nak buat? Dia suruh lukis satu saja compound tu tapi different form. Expanded dengan condensed. Draw the possible structure formula. Okay, sorry. Draw the possible. Yelah, dia nak draw a possible lah. Dia tak boleh tulis kat sini. Draw a possible. Lukis satu structure cukup. Maksudnya lukis satu compound cukup. Tapi dalam bentuk expanded dengan condensed. Okay, saya tulis kat sini lah. Contohnya C4H14. Contoh saya bagi kat sini. C4H14. Sikit. C4H14. Ya, soalan yang C6, sorry, C6. C6H14. H14. Dia kata draw a possible structure. Kita tengok balik. Draw the possible structure formula. Ada ke? Tapi kalau satu structure saja. Satu compound saja. Structure formula bagi satu compound yang dan dia dalam kita lukis tu dalam bentuk expanded dengan condensed. Kalau tak C6H14, okay, C6H14, you fikir-fikir 6 kali 2, 12. 12 campur 2 kan, dia CN H2N plus 2. 6 kali 2, 12, 12 campur 2 tu jadi 14. So ini adalah alkane. Structure of alkane. Dia nak expanded kan. Dia nak expanded dengan dia nak condensed. Alamak. Ini dia. Hai, mana tu? Nak button kat sini cakap kata yang satu. Alamak tu. Mana pergi? Ya Allah. C6H14. Okay. Jadi kita akan buat alkane lah. Sebab dia CnH2n plus 2 kan. 6 kali 12, 12 campur 2, 14. Okay. So you buat 14 dalam bentuk condensed dengan expanded. Okay. Expanded dan condensed. Okay. Jadi saya nak buat kalau nak buat lurus pun boleh, nak buat cabang pun boleh. Okay, saya buat cabang 5, 6 ada satu metal. Jadi penuhkan dia punya hidrogen. Dia expanded lah. Jadi ini alkane, dia tak ada functional group lah. Penuhkan dia punya hidrogen. Jangan buat garis-garis saja. Macam cabang-cabang-cabang, lepas tu tinggalkan hidrogen tak bubuh. Tunjukkan dia punya hidrogen. Setiap ikatan dan atom ditunjukkan. Itu maksudnya expanded structure.
Okey, C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Saya buat ada cabang. Lurus dia 5 karbon, 1 metal cabang dia. Ini yang saya lukis ni adalah 2 metal. Ini kita panggil metal. CH3. 2 metal. 5 karbon, pentane. Nanti penamaan kita akan ajar dalam alkane. One word lah ni 2 metal pentane. Okay, jadi kalau nak buat condense, kita kena condense dia. CH3, CH. Okay, kalau cabang tu CH3. Kalau cabang dia metil. CH3. Oh, yang ni kan kena sambung lah. Bagi dia panjang. Tak muat lah. Jangan buat atas bawah macam tu. Bagi dia satu baris saja. Dia tak boleh buat ke bawah. Salah. Cuba padam buat tempat lain yang lebih, ruang dia lebih besar. CH3, CH, CH3, dia punya branch metal. CH2, CH2, CH3. Kadang-kadang condense structure dia boleh je lukis macam-macam lagi ya. Saya nak buat CH3, CH, CH3, CH2, ada 2 turutan, nak tunjuk turutan. Ini boleh buat kurungan. Jadi kurungan bermaksud ada yang branch. Ini kan. Sekejap tadi mana? CH3, CH. CH3 ada 1. CH3, CH, CH3. CH2 ada 2. Lepas tu CH3 ujung. Kalau buat macam ni tak complicated sangat. Kalau kata tak nak tunjuk kurungan turutan tu, ni dia tunjuk branch. Dia tunjuk subsequent turutan. Ni kalau tak nak buat kurungan banyak-banyak ni pening ke apa, buat. Boleh je kalau panjang tu nak teruskan lagi CH2, CH2 macam tu. Boleh Dia mula mengantuk lah. Boleh. Boleh? Boleh, madam. Okey, yang ini 6 kali 2, 12. Boleh, madam. CN. Kita tak boleh tulis atas ni. Cepo. Tadi ke boleh? Macam Ha. condense tu kan CH3 kurangkan CH2. Ada nak tanya. Tadi ada tanya siapa cakap tadi tu? Ada. Ada 2 orang duk tanya. Seorang tak ada seorang yang soalan yang pertama tak tengok apa lagi. Ada somebody tanya tadi. Madam nak tanya. Ha? Kalau yang expanded tu kan, kalau kita orang buat C tu macam dia terbaris je tak ada tulis tu. Expanded ni kalau apa? Oh, you nak buat macam mana pun tak apa. Dia tak cakap ni. Yang ni you nak buat lurus saja. Tak nak ada cabang metik. Boleh. Yang tu Madam, kalau yang expanded tu kan, kalau tak dengar soalan dia. Expanded tu kamu nak buat lurus. Maksud you. Tak ada cabang. oh, Boleh. Apa-apa structure yang sesuai. ya. Boleh sebab Kalau buat lurus pun okey lah. Boleh. C6H14 ni boleh lukis apa sahaja structure yang memenuhi carbon dan hydrogen tu. You nak bagi butane pun boleh, butane. Tak ada cabang. You nak bagi hexane yang kamu buat tu hexane lah. Okey. Boleh. Sebab dia tak ada syarat apa kat sini. Dia kata lukis saja. Dia pun tak cakap nama apa kan. Tak ada. Lukiskan. Sahaja berdasarkan asalkan dia memenuhi nombor karbon dengan hidrogen tu. Dia adalah alkane lah, alkane open chain. Tak boleh gelang, tak boleh. Sebab dia CN H2N plus 2. Alkane open chain, tak boleh gelang. Okey, cuba yang ini nombor 2 C6H12.
Tak, kadang-kadang struktur tu boleh lebih, boleh lukis yang lain juga. Compound lain. Macam tak satu pun lah. Nak buat lurus ke, nak buat cabang. Boleh je apa-apa. Yang sekarang ni pula mungkin boleh boleh buat C6, H12 kan. Kamu nak buat alkene pun boleh. Alkene open chain. Atau you nak buat cycloalkene pun boleh. Alkene pun boleh, cycloalkene pun boleh. C6H12. Sebab dia CnH2n, cycloalkene pun CnH2n. Nah, ini CnH2n. Alkene pun CnH2n. Alkene karbon-karbon double bond satu. Alamak. Karbon double bond dia satu Kita soalan ni functional group dia satu saja kalau ada. Kalau ada functional group ada satu. Yang kalau you buat cycloalkene maksud tak ada functional group lah. Tadi soalan yang pertama tu tak ada functional group lah. Alkene. Alkene tak ada functional group. Okay, jadi kalau kata saya nak buat alkene, you nak buat alkene cabang boleh, you nak buat alkene lurus. Alkene 6 karbon lurus pun boleh, atau you nak buat kalau alkene nak cabang, 6 karbon banyaknya. Okay, 5 saya nak buat yang cabang Tematik saya nak buat double bond duduk kat sini. Boleh je. Contoh lah, kira you mungkin berbeza dengan kawan kamu yang lain tu. Asalkan kamu buat structure ikut dia kata tu dia nak expanded dengan dia nak ada condense. Kalau expanded buka semua. Make sure hidrogen tu cukup. Buka semua tunjukkan hidrogen dan bond semua tunjuk. Ini saya buat untuk alkene. Jadi ini expanded. Expanded Kamu buat dia sebelah-sebelah lah, senang nampak. Expanded. Jadi kalau kata condense, okay, condense CH3 C. Sekarang condense tak boleh tunjuk carbon bond dengan carbon bond dengan hidrogen. Tapi atom tu kita tunjuk. Okay, so yang ini metan ni saya nak buat kurungan. Okay, tapi dia ada carbon double bond kat situ. Okay, jadi macam mana saya nak buat lebih nampak. You either buat carbon H3 tu ada 2. So you boleh buat sini boleh. H3 ni you boleh buat 2. Sebab tu saya kata dia punya condense ni boleh je you buat macam mana pun. Asalkan boleh lukis balik struktur tu. Betul kedudukan dia. Jadi maksudnya di sini CH3 ni ada 2 pada carbon ni. Yang double bond tu. Macam tu. H3 ada 2 pada C yang ada double bond. CH, CH2, CH3. C double bond tu kena tunjuk lah Tak boleh tak tunjuk. Dan ni CH3 ada buat kurungan, ada 2. C double bond C, CH, CH2, CH3. Double bond kena tunjuk double bond. Tapi single bond tak payah tunjuk. Okay. Kalau saya nak buat cycloalkane, mungkin saya buat cyclohexane lah. Expanded. Expanded kalau dia gelang, cycloalkane ni gelang. Expanded, maksudnya kita kena buat dalam bentuk macam gelang macam tu lah. Ni saya buat 5. Yang ni macam sempit. Nak buat dalam page yang sama juga lah. Buat gelang 6 gelang 6. Okey, jadi semuanya hidrogen kita tunjukkan.
Dia kena kira betul-betul lah hidrogen dia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kira bagi cukup. Kira maksud saya ni tangan dia tu 1, 2, 3, 4 lagi 1 hidrogen. Macam tu. 1, 2, 3, 4. Sebab semuanya single bond Kan 2, 4, 6, 8, 10, 12. C6H12. Kalau gelang kita nak buat condense, kan condense kan tak boleh tunjuk carbon single bond. Carbon single bond dengan H tak boleh tunjuk. Tapi dekat gelang kena tunjuk jugalah. Kalau tidak, macam mana dia nak buat? Nak susun dia duduk macam mana kan? Jadi hak yang gelang tu kena tunjuk. Gelang 6. Kena tunjuk juga. Kalau tidak takkan nak duduk macam tu, macam tu, macam tu, macam tu. Kan? Macam tu. Macam tu kan. Jadi kena tunjuk juga lah. Nak tunjuk gelang 6. Walaupun sebenarnya carbon-carbon, kalau condense dah tak boleh tunjuk kan. Dia punya joining dia. So, gelang kita tunjuk. Sorry. And then kita nak tunjuk ke hidrogen kan. Hidrogen tu kita condense. Hidrogen kita condense. So, ini H2O. H2O. H2O duduk sebelah dia. H2O. H2O. Nampak tak dua ni? Macam tu Okay, lagi. Kamu mungkin nak buat bentuk lain lah. Kalau nak buat cyclo pentane boleh, gelang 5 pun boleh. You jangan buat contoh yang saya buat ni. Dilarang ikut saya punya. Buat contoh lain. Ini haloalkane you buat. Ini kalau dia dah cakap dah, dia kata aldehyde. Kamu kena buat aldehyde lah. Jangan pergi buat ketone. C4H8O. C4H8O. Ada yang dia tak faham maksudnya aldehyde tu, dia tak faham. Kena rujuk balik table tu lah, functional group tu. Kalau kata aldehyde, C4H8O, betul kan? C4H8O kan? C4H8O, aldehyde. Aldehyde kamu tahu dah, dia kena ada C double bond O H. Ujung macam tu. Jadi kita buatlah. Dia mesti ada C double bond O H. Okay, so ada lagi 4 carbon. 3 carbon. Termasuk 1 part. Masuk dengan carbon ni, carbon-carbon ni 4 lah 3 lagi carbon. Okay, you nak buat 3 carbon. Lurus macam tu ke? 3 carbon. Supaya dia 4 kan? Okay, so boleh je. Hubung je lah. Atau you nak buat dia ada cabang sikit ke? Expanded. Kalau nak buat macam ni boleh. Expanded. Aldehyde lah dia mesti ada bentuk dia aldehyde macam tu lah. C double bond OH. So yang ni yang expanded. Kalau kamu buat dalam table senang. Expanded sebelah dengan condense. Atas kepala table tu expanded condense. Jadi dia sampai ke bawah semua. Soalan lain juga tadi ni Jadi condense ni CH3, CH2, CH2. Okay, kalau aldehyde kita akan condense CHO. C double bond OH tu dia condense dia jadi CHO. Bukan COH. Kalau kata COH salah. OH ni adalah alkohol. Dia kena CHO. Okay, untuk aldehyde untuk aldehyde. Take note aldehyde. Jadi macam tu lah Patutnya you ada table functional group tu kamu boleh rujuk. Nak apa. Kalau dia tak bagi tu kamu reka lah. Buatlah bagi asalkan carbon dengan hidrogen tu memenuhi. Ini alkohol ni Dia sebab ada OH ni patutnya tunjuk alkohol lah ni. Nombor 6. Nombor 4 ni boleh buat CnH2n. Sebenarnya buat alkene atau cycloalkane.
Nombor 6, you buat alkohol. Nombor 7 ni dia memang nak keton. Formula macam tadi atas sama. Tapi tadi aldehyde. Sekarang you kena buat keton. Kalau keton dia C double bond O, CC. C double bond O di tengah. Dia nak carboxylic acid, jangan buat ester yang ni. Yang ini adalah amino, dia buat amin. Yang ini ni adalah NO ni, yang ni pun ramai yang salah ni. NO. Ataupun saya tunjuk juga amin ni dulu. C5H13N. C5H13N. Oh tadi dia kosong kat atas. C5 C5H berapa? 13. 13. 13 N. Jadi dia tak ada O, tak ada O. Dia tak ada O maksudnya dia ni amin. Tak ada O, dia amin. Dia ada C single bond dengan N. Dia ada C single bond dengan N. N tangan dia 3 macam tu. Dia ada lone pair. Lone pair tak tunjuk pun tak apa. Jadi kamu penuhkanlah dengan carbon-carbon tu. Cara yang ada 2 tangan pada N ni, you nak bubuh dia hidrogen boleh, you nak bubuh karbon pun boleh. You reka lah macam mana you nak buat, kau suka kamu boleh buat. Asalkan C single bond dengan N, single bond dengan apa-apa karbon atau hidrogen. Faham tak kat sini? Kat sini you nak buat hidrogen ke, karbon ke, sama hidrogen ke, karbon ke. Sekarang ni 1 karbon. Ya? Jadi all together dia ada 5 karbon. Kita tekan, okay, so saya nak buat ni saya nak buat karbon. Ni saya buat karbon. Semua karbon ni dah 3. You nak buat karbon kat sini lagi nak tambah 4. Nak buat tangan 3. Kau suka you lah. You nak buat apa? You nak buat hidrogen boleh kan? Faham tak ni kan? Dekat N ni, you nak bubuh 2 hidrogen ke, nak bubuh salah satu karbon, 2 karbon, 2 hidrogen, salah satu karbon, salah satu hidrogen. Boleh. Saya buat ni semua saya nak buat karbonnya. Jadi, maksudnya ini amin kelas lain-lain. Kelas lain ni kelas dia nama tertiary. Ni tertiary amin. Buat semua karbon pada N. Okay, dia ada 3 karbon pada N. Okay, jadi kalau nak buat expanded, expanded buka je. Ingat lah N mesti single bond 3. Dia ada lone pair, boleh attack 2, 4, 6, 8. Kalau single bond pada N, 3 single bond. Jangan pergi jadi 4, salah. Di sini. Like that. Itu adalah expanded. Kalau nak buat condense. Condense. CH3. CH2. Okey, ini kira cabang lah. N, CH3, bila ada cabang tu, kita buat kurungan. CH2, CH3. Ataupun you nak cabangkan CH2, CH3 ni pun boleh, kurungan nak duduk kat sini, dia N tu tak ada. Dia ada CH3. Kurungan tu pada etil pun tak apa. Atau pada N tu, you nak buat kurungan tu pada metil pun tak apa. Asalkan dia duduk sebelah-sebelah macam ni, tak boleh lah tak ada kurungan. Dia macam tak logik siapa kan. Boleh faham Itu satu amin. Yang ni amin amino group. Dia ada functional group. Yang ini ni NO ni bukan dia nitro ke apa ke. Sebab dia groupkan together CH
N dengan O, dia tak tunjuk ikatan dia macam mana. Jadi N kalau ada O tu adalah karboksamid. C C2H5N. 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 Jadi ada berapa orang ni ya, yang rajin-rajin ni berapa orang? Dia duduk di belakang ni tak rasa tak nampak. Duduk di belakang saya tak nampak. Sekejap. Dia. Komputer ni bau. Tak tahu dia. Tak tahu nak cari dia. Mana you all pergi? You all masih ada kan? Ada, madam. Saya tak boleh. Ni Ada, ada. madam. Ada. Saya tak nak tekan kat mana saat ni. Ada. Berapa orang ada kat belakang ni? Ada apa ni, 11 orang. Okey. Ya, jadi C2H5N ada O kan? C2H5NO ada O. Okey, C2H5NO. You tak ada N single bond dengan O, tak ada macam tu, tak ada. Tempat you all yang ada tu, bila ada N, ada O, itu maksudnya C double bond O, N. Macam tu. Basic dia. C double bond O, N. Yang ada O dengan N tu maksudnya C double bond O, N. Jadi, buatlah asal dia macam ni, sebut penuhkan lah. Nak buang apa? Okay, C dia kata ada 2. Okay, C berbuah ni lah. Yang you all metanamide dia ada tak? Sama ada sini, kalau tak berbuah C kat sini, kena check. Ada tak? Metanamide ada. Metanamide pun ada kot Ada juga. Ada satu lagi alternatif lah biasa. Dah check tengok dulu. Biasa ada kot. Yang tak ada tu acid chloride. Yang tak ada. Metanamide ada Maksud saya kalau kita tak nak berbuah C kat ujung sana, mesti dah berbuah O. Tak mau berbuah C ujung ni, kita berbuah H pun boleh. Tapi C duduk sini. Yang merah ni basic structure dia. C satu gitu, kita buat ni ke, ke sini ke. Ni kalau dah C, sebab dia 2 carbon je. Ke sini mesti H lah. Jadi atau, ni 2 carbon macam ni. Carbon kat ni, yang ni 1 carbon. 1 carbon duduk sini. Jadi 2 benda beza lah. You bagi salah satu je. Tak payah bagi dua-dua. Dia nak satu structure saja. Okay, jadi saya nak padam yang ni padam ni. Lebih yang condense. Okay, jadi so ni penuhkan dengan hidrogen. 3, 4, 5 kan? Cukup. Hidrogen 5, C ada 2, O ada 1. Okay, jadi kalau kita nak buat ini expanded structure. Kita nak buat yang condense. Condense structure, so CH3, C
CO, C double O tu CO. NH2. Senanglah. Dia carboxamide. Dia ada carboxamide group dia adalah amide. Amide. Functional group nama carboxamide. Homologous series. Homologous series, functional group, carboxamide, homologous series, meja nampak tak? Homologous series adalah amide. Okay. Amide C double bond ON. Jadi kenapa yang tadi ada boleh letak carbon juga dekat N ni? Jadi amide ni dia ada kelas-kelas dia. Yang saya lukis ni primary amide. Kalau pada N tu satu carbon saja. Tak ada lagi. Yang pada N yang tangan dia yang dua lagi tu adalah hidrogen. Kalau ada dua carbon pada N, secondary amide. Kalau 3 carbon pada N, tertiary amide. Different classes of amide. Amine pula ni. Amide. Okay. Lepas tu, ni kalau dia suruh alkohol, buat alkohol lah. Boleh alkohol dia COH. Ester, ether, ether C single bond O, C. Saya ingat boleh buat lah. Jangan lupa buat expanded dengan condensed. Dua bentuk structure. Okay, yang ini you classify dia. Identify maksudnya you label. Dan kadang-kadang dia suruh kira. Ini dia tak suruh kira pula. Cuba you kira sekali lah. Takut nanti terlupa. Ada kadang soalan dia suka suruh kira. You identify maksudnya you label. Lepas tu kamu cari berapakah carbon primary, secondary, tertiary, quaternary. Jadi kalau structure ni dalam bentuk condensed, cuba lukis structure expanded untuk kita label dengan lebih baik. Jadi misalnya structure ni, kita masukkan slide. Berapa dia punya carbon tu berapa tadi? Kita tengok sini. Kita bercakap dia tak faham dia punya tu. Kita tengok sini juga. 5 madam. Tak, dia kena tengok. Tak dia cara dia lukis tu. Dia sebut ni. Bawah dia boleh. CH3, CH2, CH2. Bukan ini. Yang ni kan. Nombor 5 H3, CH. Question number 5 CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Ini saya kata buat expanded. Lukis expanded. Expanded structure. Nak bagi nampak sikit senang nak label. Kadang-kadang dia nak guide kamu, memang dia suruh, okay, daripada condensed structure, tulis expanded structure. Kita buka sikit, baru kita label. H3, H, okay, ni dia ada cabang, CH3. CH2, CH3. Okay. Sekarang kita labelkan primary carbon yang terikat dengan satu carbon. Kan carbon tu kan dia tangan dia single bond. Kita hanya label carbon yang single bond 4. Di carbon yang single bond 4 ni dia panggil
Karbon yang sp3 hybridized. sp3 hybridized carbon. Karbon yang 4 single bond. Kalau kata dia ada double bond, dia ada triple bond, you jangan classify tu. Tak mahu karbon tu biar Abaikan. abaikan dia. Ya. Okay, jadi sekarang struktur ni kita nak classify dia sebagai primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon, quaternary carbon. So dia nak kelas carbon dah. Check juga dia nak kelas hidrogen ke tak. Lepas tu kita kata nak tambahkan soalan ni, kita nak cari number of. Nak cari bilangan dia. Okey, jadi ini kecil sikit. So ini adalah primary. Betul tak? Sebab dia terikat dengan satu carbon. Yang mana hujung-hujung tu primary. Hujung primary. Sebab dia terikat dengan satu carbon kan, dia hujung sekali. Okey, bila yang tengah sikit tu, tengok dia terikat dengan berapa carbon. Carbon ni dia terikat dengan 2 carbon. So ini secondary. Carbon ni dia terikat dengan 3 carbon. So tertiary. Kalau nak label hydrogen, hydrogen pada carbon primary, hydrogen tu hydrogen primary lah. Macam tu. Seterusnya. So primary carbon, kita ada, let's say that's cari bilangan lah. Kita ada 3. Secondary carbon kita ada 1. Tertiary carbon kita ada 1. Quaternary carbon kita ada 0. Betul tak? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Check bagi betul-betul. Benda yang simple ni jangan nak salah pula. Macam tu faham kan? Kalau kata let's say dia bagi structure yang dengan skeleton. Lepas tu ada kita kata structure dia macam ni. Kita tunjuk macam tu. Macam tu ke? Okay, you buat expanded. Buka dulu bagi nampak. Carbon. Kita senang 5 ni. Kamu jangan pakai pembaris Case dia freehand. Carbon. Kan? So dia ada hydrogen. Dia punya hydrogen. Ini ada double bond Ini ada hydrogen. Ada hydrogen. 1, 2, 3, 4. Kalau tu jangan tinggal hydrogen. Jadi yang kita nak label, cari yang carbon single bond saja. Ini tak mau. So, carbon ni adalah dia terikat dengan 2 carbon. So secondary. Ini juga dengan carbon ni. Carbon ni adalah tertiary. Tertiary carbon. Jadi kita tak ada primary dah di sini. Dalam kes ni tak buat primary. Boleh faham dah Boleh dah kan? Detail juga kan? Okay, so Madam nak tanya boleh? Boleh. Nadia. Siapa non Nadia? Yang tadi design tu, dia memang kena benzering je kah? Macam mana? Memang Kena lukis yang macam tu je kah? Kalau lukis bentuk lain? maksud kamu, kalau kata tak suruh expand, kamu nak buka dia bagi terbuka. Macam tu ke? Ya. Tak boleh. Dia kan gelang ni.
Kamu tak boleh lah buat dia tiba-tiba terbuka. Ha. Dia gelang. Oh, dia memang kena buat benzene ring tu lah. Dia bukan benzene ring ni. Ni gelang Oh, ya ke? 5. Ni cyclopentin. Ni gelang 5. Dia ada carbon double bond. Ni cyclopentin nama dia. Dia bukan benzene. Tak boleh buka. Jadi open chain sebab dia gelang. Dia memang gelang. Bila kita daripada gelang, kita lukis expanded structure, dia tetap nampak dia gelang juga. Dia bersambung. Kalau pergi buka dia, tak boleh lah. Dia jadi benda lain lah. Oh, faham, Kan? faham. Terima kasih. Tak boleh. Be careful Dan jangan ingat benda ni kalau gelang je semua you kata benzin Be careful yang benzin tu kalau dia selang-seli double single 3 ni baru benzin. Kalau kata dia gelang 6 tapi double bond tu ada 2 saja. Dia ini bukan benzin. Ini kalau nak labelkan functional group, kamu kena buat macam tu, kena buat macam tu. Dia carbon double bond. Dia bukan benzene ring. Tahu Okey, seterusnya Alright. Kemudian, so you continue lah dengan yang lain-lain tu, cari. Labelkan mana primary, secondary, tertiary, quaternary. Okay. Kalau ulang sekali lagi sekejap. Kalau kata ulang sikit maksudnya. Kalau kata jadi sekali lagi saya ulang sini. Jadi kalau carbon tu dia terikat dengan satu carbon, yang lain-lain ni bukan carbon lah. Tanya hidrogen. Jadi carbon ni carbon primary. Carbon tu kalau dia terikat dengan 2 carbon, jadi 2 lagi tu hidrogen. Carbon ni adalah carbon secondary. Saya tunjuk tu dah. Saya tunjuk faham dah kan. Kalau carbon tu, jadi nak nampak sebab ni carbon. Okay, 2 carbon. Cari je kat situ. Carbon tu dia terikat dengan 3 carbon. Satu tu hidrogen. Jadi ini quaternary. Tertiary. Tertiary carbon. Tapi kalau carbon tu terikat dengan dia empat-empatnya adalah carbon. Jadi carbon tu adalah quaternary. Macam itulah Okay, so seterusnya kita tengok. Okay, yang ini soalan ni mungkin ramai yang tak boleh buat soalan ni Draw the isomeric pair that represent a chain, positional, functional group. Yang mana yang berkenaan lah. Mungkin dia tak ada. You kena check. Okay, contohnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 1 pentanol 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon alkohol. OH pada karbon pertama. 1 pentanol. Okay, saya tulis sini. 1 pentanol. 4, 5 OH pada karbon pertama. Okay. Kalau nak buat, hidrogen saya tak tunjukkan dia ada CH3, CH2, 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 OH Faham dah Yang nak cukupkan dia tu adalah hidrogen lah. Nak cukup 4 tangan dia tu Okay. Kalau nak tunjuk chain,
Chain isomer. Chain isomer maksudnya dia punya rangka carbon chain tu mesti berbeza. Kalau soalan yang diberi tu 5 karbon lurus, kamu the next one tu janganlah buat 5 karbon lurus. Yang kita nak buat isomer tu, kita buat pasangan je, sepasang je. Mungkin kita boleh bagi macam-macam lagi structure, tapi kita nak buat sepasang je. Soalan dia kata ni, carikan draw the isomeric pair. Jadi maksudnya kita nak lukis sepasang yang merupakan pasangan isomers. Isomeric pair. Maksudnya kita lukis sepasang. Iaitu soalan dia tu iaitu 1 pentanol dengan apa? Yang merupakan chain isomer. Kita buatlah, kalau tadi lurus 5, kita buatlah cabang. Jadi dia berbeza dari segi dia punya badan, rangka badan dia tu. Jadi kedudukan OH atau kumpulan functional group OH tu mesti tak sama. Dia alkohol juga. Kedudukan pun sama, duduk karbon nombor 1. Kita buat cabang. Yang first structure, soalan dia tu, dia buat lurus kan. 1 pentanol. Jadi kita nak cari pasangan isomer yang dikatakan chain isomer dengan 1 pentanol. Kita buat 2 metil 1 butanol. Barulah mereka ni adalah pasangan chain isomer. Dia berbeza dari segi dia punya carbon chain. Yang ni lurus 4 karbon, ada cabang, metal. Yang ni lurus 5 karbon, tak ada cabang. Jadi rangka karbon dia berbeza. Badan dia tu beza. Ni jadi pendek sikit, dah tambah jadi tangan. Yang tadi dah lurus sahaja. Mungkin kamu nak buat dia ada 2 cabang pun boleh lah. Jadi maksudnya boleh juga contoh lain juga yang merupakan chain isomer dengan 1 pentanol. Tapi sini sebab dia minta sepasang dia, kamu bagilah. Maksudnya yang ini, bagilah apa-apa yang sesuai. Faham tak maksud saya? Jadi kamu kena lukis sepasang. Lukis sepasang kan. Jadi dia lukis macam ni lah. Soalan dia dengan jawapan untuk yang merupakan chain isomer dengan 1 pentanol ni. Badan dia tu dah tak sama. Tapi kedudukan OH mesti bagi sama dengan 1 pentanol. Iaitu kedudukan nombor 1. Kita jadikan badan tu pendek sikit dia bagi jadi tangan. Kamu tak bolehlah buat lagi satu macam ni. Kamu jangan buat benda yang benda, kalau you buat metal duduk kat sini. Metal duduk kat sini, ini bukan cabang Ini maksudnya karbon nombor 1 kat sini, karbon nombor 2 kat sini. Jadi ini adalah lurus juga. Dan 5 karbon lurus. Sebab dia berterusan 5 karbon. Bersambung-sambung 5 karbon. Jadi OH pada kedudukan nombor 2. Jadi ini adalah positional sebenarnya kalau yang lukis yang ni. Kalau kata nak chain, metal tu jangan duduk kat situ. Metal bubuh dekat sini. Boleh faham tak? Barulah nampak dia, badan dia pendek. Ni metal ni cabang dia. Macam tu penuhkan dengan hidrogen lah Dia tak spesifik kepada expanded, condensed. Tapi tak boleh buat skeletal lah, dia penuhkan. Campur-campur ni sekarang ni campur condensed dengan expanded. Buah hidrogen dekat situ. Jadi kamu lukis sepasang isomeric pair. Itu cukup 1, 2, 3, 4 CH3 CH2 macam tu. Chain isomer. Dia adalah constitutional isomer. Iaitu compound ni dia mempunyai molekular formula yang sama.
Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. C5H 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O Ha. C5H12O. Kita boleh bagi struktur ni atau struktur ni. Mereka tu adalah isomers. Iaitu chain isomer kalau nak bagi spesifik. Sebab dia berbeza dari segi carbon chain dia. Dia punya badan dia tu. Nah, ini lurus saja tak ada tangan. Jadi dia rendang sikit, badan dia pendek, dia jadi cabang. Macam tu. Itu maksud chain. Dia faham tak ni? Okay, kalau nak buat positional isomers. Positional isomers dengan satu pentanol tu Ini nak buat positional isomers bagi satu pentanol tu. 4, 5. Jadi buatlah. Ubah je lah kedudukan OH tu. Duduk pada karbon lain pula. Badan dia bagi sama juga. 5 karbon lurus, 5 karbon lurus. OH pindah. Ni kedudukan nombor 2. So, jadi ini 1 pentanol. Yang ni 2 pentanol. Jadi dia punya carbon chain sama. Lurus 5 karbon. Tak ada cabang. Sama kedudukan OH dia berbeza. Positional isomers, position functional group atau substituent group pun boleh. Tapi dalam kes ni nak buat substituent group tak boleh. Jadi positional functional group saja. Position of functional group. Faham tak? Dia faham tak? Saya bebe banyak sangat ni. Lagi pening ke apa? CH2. Ada kompas itu. Okay. Boleh ke ya? Okay. So positional kita tengok pula apa ni kita nak tengok functional group. Functional group isomers. Functional group isomers. FUN functional group isomers dengan satu pentanol ni. Dengan satu pentanol, dia bercakap tentang satu pentanol ni. Berikan functional group isomer dia. Maksudnya pentanol, saya bagi senang nampak je, kita dah tak payah tunjuk hidrogen tu dah. Tapi dalam pixel nanti fill up hidrogen tu Pentanol. 1 pentanol tu. Kalau nak buat functional group isomer dengan dia. Jadi dia dan apa yang merupakan pasangan functional group isomers. Alkohol dengan ether. Kamu tengok yang table nota tu. Dia buat kotak-kotak tu. Alkohol dengan ether. So you buat ether lah. Alkohol dengan ether ni dia akan mempunyai molecular formula yang sama. Tapi different functional group. Functional group isomer maksudnya different by dia functional group. So 4, 5 kan. Kita dia C single bond O, C. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. CH3, CH2, 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 CH3 tak muat. CH2. 2, H2. Boleh functional group isomers. Kita ada pasangan alkohol dengan ether. Jadi dia akan mempunyai sama molecular formula. C sini dah dapat 1, 2, 3, 4, 5. C5H3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, betul kan? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh.
Jadi molekular formula yang sama, different structural formula, different functional group. Satu hidroksil alkohol tu. Ether ni karboksil alkoksi. Hidroksil dengan alkoksi. Different functional group lah. Boleh ya? Okay. So A tak ada masalah. Kita boleh tunjuk dua-dua, tiga-tiga chain. Aktif yang ni macam mana nak aktif dia? Kita tekan something tadi. Aktif. Jadi yang A ni tak ada masalah. Boleh buat chain, positional, functional group. B pun boleh buat tiga-tiga. Change boleh ubah rangka karbon ni bagi dia pendek sikit. Ni dia bagi lurus karbon-karbon double bond. Positional, kedudukan karbon double bond tu ubah. Ke tempat lain, tak sampai hujung. Ke karbon nombor 2. Functional group isomers, maksudnya kamu kena buat alkin ni pasangan dengan cycloalkane. Functional group isomers. B B boleh. Okay, C ni, ini dia bagi alkane. Alkane open chain. Bukan gelang. Okay. Chain boleh buat. Tapi positional tak boleh buat. Sebab dia tak ada functional group. Atau dia tak ada cabang pun. Kita nak tukar kedudukan cabang tu. Substituent group. So C tu dia hanya ada chain sahaja. Functional group pun tak ada. Positional tak ada, functional group pun tak ada. Dia hanya ada chain sahaja. Untuk C tu. Kita faham tak? Untuk D, dia ada chain. Dia boleh buat chain. Tengok karbon dia banyak juga. Boleh buat chain. Positional. Positional, karboksil tak ada. Karboksil. Kita kena buat lah. Nombor D ni. Tak you faham tak ni? Merepek seorang ni. Kamu faham tak? Ada juga yang tak ada. Madam. Faham Boleh. Ini adalah butanul. Kita tengok tengok you faham tu tak ni. Ini adalah butanul acid. Butanul acid. Jadi karboksil dia duduk di hujung. Kalau kita nak buat chain isomer, boleh kita buat carbon chain tu jangan buat lurus lah. Ini dia bagi lurus kan. Karboksil juga dia kena ada. Functional group mesti sama, kedudukan pun sama. Karboksil dia memang dia duduk ujung dia. Dia karbon nombor 1. Okay. Karbon yang lurus 3 ni, kita buat dia duduk macam ni. Macam tu. Jadi dia soalan yang diberi tu adalah ini adalah butanul acid. Butanul acid. Karbon carboxylic acid. Butanul acid. Dia adalah chain isomers dengan 1, 2, 3. 2 methyl propanol acid. Butanol acid dengan 2 methyl propanol acid dia merupakan chain isomers. Sebab dia punya rangka karbon tu berbeza. Ini dia ada cabang. Ini dia ada sini, cabang sini. Ini dia lurus 4 karbon. Jadi carbon chain dia berbeza. Itu chain isomer. Kalau kita nak buat positional isomer, kita nak ubah kedudukan functional group tu, apakah hubungan structure apa yang kita nak bagi
Sebelah sini ni yang merupakan positional isomers dengan butanoic acid ni. Jawapan dia tak ada. Kalau kita nak buat, dia nak suruh, dia kena ubah kedudukan functional group ni. Positional tu maksudnya ubah kedudukan karboksil tu. Karboksil memang dia duduk di hujung, nak ubah pergi mana? Nah, kalau you ubah, kadang-kadang student dia bagi saja macam-macam lah. Tadi dia kan tak faham tu tau. Kalau kata you nak ubah karboksil ni, you bubuh kat sini. You bubuh kat sini kata kan. Kat sini C double bond O, OH. Apa yang you bagi ni adalah chain. Tengok ni. Contoh yang atas tu. Jadi kita akan kira ini nombor 1 sebab karboksil dia memang di hujung ni kan nombor 1. Nombor 2, nombor 3. Macam atas ni. Dia ada mati pada kedudukan. Jadi dia bukan positional. Positional tak ada. Dalam kes ni tak ada positional. Tak boleh. Kedudukan karboksil memang duduk nombor 1. You ubah dia bubuh tang lain pun dia duduk tang tu nombor 1 juga. Jadi memang ada lah kena careful lah. Ada yang tak ada. Tapi satu lagi iaitu positional isomer mungkin juga position substituent group. Maksud saya sini kamu jangan confuse ni Okay, kalau kata carboxylic acid tu ni contoh lain carboxylic acid tapi yang boleh buat positional isomers. Kalau lah carboxylic acid tu dia memang ada cabang metal. Carboxylic acid tu dia ada metal macam tu. Jadi kalau nak buat positional, kita bolehlah ubah kedudukan metal tu. Bukan kedudukan functional group karboksil. Kedudukan metal tu kita ubah. Kita ubah. Jadi pasangan dua-dua ni kita panggil positional isomers. Ini contoh carboxylic acid lain yang saya bagi yang kita boleh buat positional isomer. Kita ubah position metal tu. Dia panggil positional isomer. Position of sama ada functional group atau substituent group. Substituent group iaitu alkyl, metil ni. Yang ni bukan contoh chain tau sebab tengok badan dia 4 karbon, panjang badan dia 4 karbon, ada satu tangan metal. Ni pun 4 karbon, ada satu tangan metal. Dia bukan chain. Dia position of metal ni. Kita change position. Yang ni dia duduk karbon nombor 3. Ni dia duduk karbon nombor 2. Karbon nombor 1 karbon karboksil. Yang ni nama dia 2-methyl butanoic acid. Yang ni nama dia 3-methyl butanoic acid. Jadi still rangka karbon dia sama. Maksudnya panjang badan dia tu 4 karbon, ada satu tangan metal. Jadi dia bukan chain. Boleh? Position ni, kena ingat position sama ada functional group atau substituent group. Iaitu alkyl tu kita buat tempat pun dia panggil positional. Boleh ke? Macam mana? Pening ke petang mengantuk Lena? Boleh? Ini contoh lain lah. Kalau nak boleh buat, nak tunjuk kata positional, contoh lain. Nak suruh beza ni yang dikatakan chain
positional functional group. Nah. Okey, jadi saya tadi dah masukkan. Jadi D ni yang kita buat sekarang. D. Okay, D tadi dia ada Chain. dia ada chain, positional tak ada, Functional. functional group ada tak? Functional group ada tak? Carboxylic acid. Carboxylic acid functional group dengan siapa? Ester. Dengan ester. Jadi adalah kita buat functional group isomers dengan carboxylic acid apa tadi? Butanoic acid kan? Butanoic acid ni, jadi kalau saja kamu salin soalan tu, struktur soalan tu, butanoic acid dengan apa yang functional group isomer. Jadi buat carboxylic acid dengan ester. Jadi ester tu C double bond O C. Sini ini apa-apa nak bubuh lah. So sekarang kita ada 4 karbon total dia. So mungkin you nak bubuh C kat sini. 1, 2, 3, 4 total dia. Jadi CH3, CH2, CH3 sini. You bubuh hidrogen pun boleh kat sini. You bubuh hidrogen saja, belah-belah karbon, panjang-panjang karbon tu you bubuh belah dekat dengan O pun boleh. Okay, saya buat ni ester yang dia panggil methyl propanoate. Jadi kan sama lah Molecular formula sama, iaitu number of carbon, hydrogen tu sama. Structural formula berbeza. Berbeza dari segi functional group dia berbeza. Carboxylic acid tu adalah carboxyl. Yang ester tu adalah carboalkoxyl. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga kan. Molecular formula sama, structural formula different. Different by dia punya functional group. One is carboxyl, the other one is carboalkoxyl. Jadi contoh yang kita bagi isomer-isomer ni semua ni adalah constitutional isomers. Chain, positional, functional group ni adalah contoh constitutional isomer. Yang berbeza dari segi, semua ni mereka ni berbeza dari segi order of attachment, differ by order of attachment of atom. Dia berbeza dari segi bagaimana atom terikat antara satu sama lain. How the atoms are bonded to each other. Misalnya di sini, karbon yang karboksil ni, karbon, dia ada double bond O, OH. Ini tak. Karbon double bond O, tak ada H. Ada alkyl bagi ester tu. Itu maksudnya bagaimana atom terikat sama lain tu berbeza lah. Itu panggil constitutional isomers. Boleh Boleh. Kan? Okay, so ini nombor 7. Nanti kamu tulis elok-elok. Saya tengok kadang-kadang dah cakap dah, tapi sebenarnya tak apa nak faham, dia akan jadi salah juga. You tulis elok-elok, masukkan dalam GC. Saya akan buat dia punya tempat untuk kamu letakkan tutorial ni. Saya dah letak dah tutorial 1 tu, you upload balik lah. Upload balik yang baru nah. Ini nombor 7 dia, 7, 8, 9. Ada benda yang you akan susah juga you rasa. Okay, tak payah. Nombor 7 dulu. Dah ada 4.5. Setengah jam dah. Okay, nombor 7. Kamu data pakai banyak lah. Boleh ke tak sambung lagi ke apa? Tak ada data dah. Habis data kamu nanti.
Um, yang ini ni, nak saya abang ringkas je. Nombor 7 ni, kamu buat all possible, tapi functional group dia satu saja. Jangan ada dua functional group. Jangan ada karbon-karbon double bond dengan hydroxyl misalnya. Satu je functional group. Okey. Berdasarkan C4H10O, tuliskan semua possible. Jangan ulang structure yang sama. Jangan cara you lukis je you nampak dia berbeza. Sebenarnya dia benda yang sama, tak boleh. Kan katakan OH dia you letak ujung ni. You letak ujung ni pun sebenarnya benda yang sama. You tengok betul-betul. Lukiskan semua possible. Lepas tu kamu nyatakan sepasang-sepasang sudah. Yang mana dengan yang mana merupakan chain, yang mana dengan yang mana yang merupakan positional, yang mana structure mana dengan structure mana, you kena labelkan structure tu. Yang mana dengan yang mana yang merupakan functional group. Kita buat tadi tu, tapi berdasarkan C4H10O, tuliskan dulu apa possible isomers dia, labelkan dia, nyatakan mana dia chain, mana dia positional, mana dia functional group, pasangan mana. Itu nombor 7. Okay, nombor 8, ini boleh ambil daripada nota, explain homoelectric heteroelectric, give one example, carilah, tunjukkan persamaan. Okay, nombor 9, ini tak ada masalah daripada nota, tapi 9B ni. 9B ni dan C ni. Lagi 10, 11. Kita panjang cerita lagi. Tengah lagi panjang cerita pula Okey, kamu buat setakat itu dulu. Ke dah siap dah yang sebelum ni? Dah right dah? Yang setakat yang kita bincang tu okey, boleh? Buat setakat tu dulu. Boleh dah? Kamu hantar. Boleh, madam. Kita bincang kemudian yang the rest ni. Aku takut penat. Boleh Kalau you dah habis apa yang kita bincang tadi, tulis elok-elok, you upload. Lepas tu, seterusnya you jawab yang lain-lain tu juga. Nanti kita bincang lagi. Okay. Okay, madam. Penat dah rasanya. Kalau jalan panjang-panjang sangat pun, takut tak efektif. Okay, jadi saya stop dulu.